dengan isma nampak satu angle macam tidak ada kaitan. Tapi kalau kita tengok daripada satu angle yang lain, kerana fahaman itu adalah fahaman sekularisme yang memisahkan antara dunia dan akhirat, menyebabkan manusia tidak memikirkan bahawa dia akan dipersoalkan di hari akhirat nanti akibat daripada perbuatan dia. Boleh faham? Itu kesimpulan saya. Wallahu a'lam. Jadi Azman punya nak jawab, nak defend dengan apa? Sebab ada soalan kan tadi? Lebih kepada penyataan ke macam? Penyataan. Dari pandangan saya. Oh, yang mana fungsi nak respon. Okay. Terima kasih kepada saudara, apa nama apa? Ilmi. Ilmi. Terima kasih kepada saudara Ilmi atas respon yang saya suka dengan respon dia. Kerana dia membawa kita kepada satu yang lebih kritikal. Okay, yang pertama, apa pandangan saudara Ilmi tadi, iaitu kalau kita nak sebut bahawa sahabat-sahabat yang kaya, yang ada bisnes besar-besar macam Osman dan juga Abdul Rahman ni sebagai kapitalis Muslim, semata-mata kerana mereka ada nilai kapitalis dan ditambah dengan nilai Islam, kita sebut sebagai kapitalis Muslim. Dan benda ini akan menyebabkan distortion of uniqueness of nilai dalam Islam. Okay? Kalau kita nak tengok secara dasar, saya respon dengan pandangan saya lah. Kalau kita nak tengok secara dasar, memang kita akan nampak bahawa sistem Islam itu unik, yang tidak ada sama dengan sistem lain. Yang kalau kita nak menyamakan sahabat dengan kapitalis, merupakan sesuatu yang zalim lah. Betul kan? Betul kan? Okey. Bagi saya, kita selam lebih dalam kepada satu benda, kita buat satu benda yang dinamakan deconstruction. Ahli falsafah banyak yang nak mengkaji satu-satu fahaman ataupun ideologi, dia menggunakan benda ni, deconstruction of language, of knowledge dan sebagainya. Jadi kita deconstruct dalam satu benda itu ada apa? Contohnya, ada satu idea namanya idea nasi lemak. Deconstruct nasi lemak jadi beras, santan, ikan bilis, cabai dan sebagainya. Okey? Itu idea deconstruction. Jadi kita deconstruct kapitalisme, macam yang saya katakan tadi, dia ada ciri-ciri apa? Dan sahabat ini juga ada ciri-ciri apa? Dan macam mana mereka bekerja? Ada nilai kapitalisme pada cara mereka bekerja. Tetapi mereka bekerja tidak meletakkan pengakhiran pada matlamat mendapatkan duit tersebut. Tetapi pengakhiran mereka bekerja dengan nilai kapitalisme tersebut, mendapatkan duit banyak-banyak, tetapi salurkan duit tersebut untuk mendapat keridhaan Allah. Itu yang saya sebut, apa yang saya katakan tentang kapitalis Muslim ini. Yang kedua, tentang Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan bahawa dia sosialis Islam yang pertama dan sebagainya. Saya kurang jelas tentang apa yang Abu Dzar buat. Mungkin siapa-siapa boleh cerahkan saya lepas ni. Itu yang pertama, tentang Abu Dzar Al-Ghifari. Kerana sepanjang apa yang saya tahu, sosialisme dan kapitalisme, dari sudut kejelasan dan kekemasan definisi apa benda sosialisme dan kapitalisme, saya rasa kapitalisme lebih jelas. Sebagai contoh saya bagi, negara-negara yang mengatakan mereka sosialis seperti China sebelum dia zaman transisi kepada kapitalisme, bila orang tanya, adakah kamu negara sosialis? Kata mereka, tidak, kami menuju ke arah itu. Karl Marx sendiri dalam Das Kapital dan juga The Communist Manifesto tidak pernah menyebut secara jelas apa benda komunisme ini. Tapi menyebut kita perlu buat ini, kita perlu buat ini, tetapi tidak jelas. Masih samar-samar. Kita perlu ada persamaan, sama taraf antara semua orang, kita perlu semua orang buat kerja dan sebagainya. Tetapi sama-sama ke mana benda itu nak dibawa. Okey? Kemudian yang seterusnya, yang saya rasa apa yang saya sebut tentang para sahabat yang dua orang ni, kalau kita baca sejarah zaman jahiliah, saya baca daripada satu yang ditulis oleh Karen Armstrong, Muhammad, A Biography of the Prophet. Dia menulis bahawa zaman jahiliah sebelum kedatangan Islam, memang kapitalisme telah menyerlah di Mekah terutamanya, sebab banyak merchant, banyak orang buka syarikat dan sebagainya. Isteri Nabi sendiri pun merupakan tokoh besar dan sebagainya. Tetapi sebelum kedatangan Islam, tokoh-tokoh besar ini, apa yang dilakukan ialah dengan harta yang dikumpul, membuatkan mereka dengan harta yang dikumpul itu nak mengumpul lagi banyak harta dengan memiskinkan orang lain yang sudah sedia miskin.
Ini yang Islam bawa supaya membetulkan bahawa hang ada harta, sepatutnya hang membuat apa yang baik. Islam memberi nilai kepada benda yang baik. Islam mengiktiraf mencari harta banyak-banyak, dan dalam masa yang sama Islam bagi nilai bahawa ini benda yang baik, ini benda yang buruk. Ini dah masuk persoalan etik lah dalam falsafah politik dan sebagainya. Okey? Jelas tak? Pandangan saya. Nanti kalau ada apa-apa mungkin kita boleh sembang-sembang kat poster dan sebagainya. Okey? Terima kasih. Okey, terima kasih. Bahasa syarikat. Tak, lepas ni lah. Sebab lepasnya fikir macam tu. Dan sebab lepas ni anak akan bercakap dengan Hafiz mengenai syarikat human, ya. Dan ada human right pada corporate. Tapi tak apa, selepas ni Hafiz dah. Kan kita break dulu, kita solat, lepas tu kita tenangkan fikiran lah dengan makan dan sebagainya. Dan kembali semula dalam pukul 1:30. Yes. 1:10. Yes, 1:10. Okey, terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Sekarang waktu rehat. InsyaAllah rehat sehingga pukul 1:10 kerana kita akan ada special performance daripada audisi. Astagfirullah. Kemudian sekarang makanan dijual di kafe di bawah. So surau rasanya sini semua orang Sheffield tahu kot. Saya orang Hal. Okey, surau di tingkat bawah. Bawah sekali. Di belah sana kan? Ke bawah belah kiri. Kira akan ada usher kat bawah. Okey, so begitu kita jumpa dalam pukul 1:10. Okey, terima kasih. Terima kasih. Kan ini sedikit. Terima kasih. Jom, bang ini. Semangat makan. Sekarang beg kat bilik ni saya boleh tinggal ni. Ya. Aku tegur kat tembak. Welcome tembak. Kena tembak aja. Otak. Bagi dia mana datang belum sah sama sekali tidak ada tu. Tu datang. Tak kita mana ni? Baru buat kamu ni. Oh, sampai tadi. Dia sampai berhenti ya? Pakai. Ya, ambil jas. Hah? Dah pakai berhenti apa jadi dua? Dah berhenti ya. Dah berhenti. Dah berhenti. Dah yang kau tu. Ya, betul. Kan kau pulang berhenti kau. Cuba. Wah, kafe ya.
Aku maybe